Waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Berkata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapuh, dalam kitab dia Pedoman Sembahyang Berjemaah, sehinggalah perkataan dia muka surat 17. Dan jikalau picik waktu, dan jikalau picik waktu, yakni hampir habis waktu, hampir habis waktu sembahyang, tiba-tiba dapat kita akan seseorang yang sembahyang hal keadaannya rokok, maka jika kita ikut dia, nescaya dapat serakaat dalam waktu. Dan jika kita semaya seorang, nescaya tidak dapat serakaat pun dalam waktu, maka wajib pada ketika itu bahawa kita mengikut dengan iman. Kerana mendapat serakaat dalam waktu, maka jadi tunai sembahyang kita. Gitu. Gini. Kita semaya waktu nak habis dah. Tiba-tiba kita kata, kalau ambo semaya sore baca Fatihah panjang, ambo dok main bunyi saja tu dekat setengah jam tak leh ni kata. Pah, kita tengok ada orang duk semaya dah depan, tapi dia duk rokok dah. Kalau ambo berjemaah dengan dia, akad takbir Allahu Akbar, ambo rokok sekali dengan dia, tak payah baca Fatihah, dah lah rakaat. Tapi kalau ambo semaya sendiri, rakaat pun tak ada dalam waktu. Wajib kena ikut orang sana. Bukan kata sunat dah berjemaah, wajib berjemaah supaya dapat rakaat dalam waktu. Kerana dapat rakaat dalam waktu dipanggil tunai sembahyang tu. Sembahyang tu dipanggil tunai. Kalau tak leh pun walau 1 rakaat, maka sembahyang tu tidak dipanggil tunai, dipanggil qadaan. Maka qada ni ada kadang-kadang berdosa, ada kadang-kadang tidak berdosa. Contohnya kita jenera, bangun-bangun pukul 10 pagi, kita pun sembahyang subuh. Qada, ya. Berdosa ke tak? Tak berdosa sebab jenera. Kedua, qada hak berdosa. Macam sengaja kita duk lengah, maka terlepaslah waktu, maka dipanggil qada yang berdosa. Ada adaan tunai, sembahyang tunai tak berdosa. Macam sembahyang tunai macam biasa gini. Ada sembahyang tunai yang berdosa. Macam ni. Kita duduk tangguh, tiba-tiba dah untuk 1 rakaat sembahyang. Kita pun akad takbir dah 1 rakaat dalam waktu, orang pun dah iso, habis lepas maghrib. Tapi dah lah 1 waktu, ya sembahyang tu dipanggil adaan, dipanggil tunai, tetapi tunai yang berdosa. Dan sunat takbir intiqalah bagi makmum yang masbuk yang berpindah ia serta imam. Sunat takbir intiqalah Allahu Akbar tu. Maka jika mendapat ia akan imam di dalam iktidal, kita pergi tu imam duk iktidal dah. Takbirlah ia bagi turun kepada sujud. Akad takbir Allahu Akbar. Nah, jangan akad tangan dah. Allahu Akbar, takbiratul ihram, patu tu imam iktidal ke? Patu rokok. Sujud sekali dengan imam. Jangan disebut Allahu Akbar. Nah, takbirlah ia bagi turun kepada sujud. Dan bagai yang kemudiannya
ikutlah patut teruslah rokok apa sebut Allah Akbar. Dan jika mendapat ia akil imam di dalam sujud, tu imam duk sujud yang pertama, tu imam sujud dah, atau sujud yang kedua, tu imam duk sujud, atau duduk antara dua sujud. Kita tu imam duk sujud, tu imam duk antara dua sujud, tu imam duduk sujud yang kedua. Ramai orang buat silap ni, tahu dia? Atau duduk baca tasyahud awal, atau duduk baca tasyahud akhir. 5 keadaan. Sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua, tahiyat awal, tahiyat akhir. Kita kalau masuk makmum masbuk, masuk dalam semaya tu imam duduk 5 keadaan ni, tiada mentakbir bagi turun kepada sujud gini. Allahu Akbar. Duduk selalu. Jangan Allah Akbar, Allah tak payah. Nah, tak imam duk sujud dah. Allahu Akbar, kita mayalah niat ni. Allahu Akbar. Pergi sujud lalu. Ataupun Allah Akbar, duduk tahiyat, duduk antara dua sujud. Ataupun Allah Akbar, sujud. Ataupun tak imam baca tahiyat, Allah Akbar, duduk tak payah. Allah Akbar, Allah tak payah. Tapi kalau kita dengan tak imam duk kira lagi, Allah Akbar, tak imam duk intida, Allahu Akbar lepas dah tu. Maka kita pun Allahu Akbar untuk rokok. Kena sebut Allahu Akbar dah. Dan sunat muafakat ia akil imam pada zikir perbuatan yang mendapat ia akil imam pada perbuatan itu. Tu imam zikir gapo dia kena ikut. Hamba tahiyat awal baru dia tahiyat akhir, ikut zikir tu imam. Tu lebih afdal lagi Tu imam baca tahiyat akhir, hamba habis dah baca tahiyat awal, dah baca tahiyat akhir. Daripada tahmid subhanallah subhanallah ko alhamdulillah ko gapo dia ikut belaka. Dan tasbih dan tasyahud dan doa kemudian. Dan doa demikian lagi selawat atas ali. Asalnya tahiyat awal tak boleh baca selawat ala ali, baca solat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saja. Wa ala ali tak boleh. Dak ikut suruh wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina baca. Dan jikalau tasyahud awal bagi makmum sekalipun, boleh kita baca tasyahud akhir kerana ikut imam, kita kena ikut zikir dia. Hamba tak boleh pindah tahiyat awal. Kalau pindah tahiyat wa ala alihi kena sujud sawi. Sekalipun lagu tu. Tak payah sujud sawi, tak payah sujud sawi. Sebab apa? Sebab kita masbuk kena ikut zikir tu imam. Dan disunat bagi masbuk bahawa takbir ia apabila berdiri ia kemudian daripada dua salat imamnya. Lepas imam bersalat, Allahu Akbar. Bunyi Allah Akbar. Kerana mencukup sembahyangnya, ia nak tambah lagi sembahyang kena sebut Allahu Akbar. Jangan lepas asal aku pakai bangun senyap. Tak, Allahu Akbar. Jika adalah duduk makmum serta imam itu tempat duduknya. Tempat duduk dia dah. Jika sembahyang ia seseorang seperti mendapat ia akil imam pada rakaat yang ketiga. Ia dah rakaat ketiga. Pada sembahyang 4 rakaat, berarti dia ada 2 rakaat. Apabila dia ada 2 rakaat, maka tu imam tahiyat akhir, dia tahiyat awal. Tahiyat awal ni akad takbir Allahu Akbar, siap akad tangan Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia tahiyat awal, sunatlah kat tu. Atau mendapat imam pada rakaat yang kedua maghrib, sama. Berarti lepas pada ni tahiyat akhir rakaat ketiga. Dia tahiyat kedua, tahiyat awal. Dan jika tiada takbir hanya berdiri saja seperti mendapat makmum akil imam pada rakaat yang kedua. Apabila dapat rakaat yang kedua berarti dia ada 3 rakaat imam ni. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ya rakaat ketiga lah ni. Rakaat ketiga ni sunat dah. Allahu Akbar. Tak sunat. Tak sunat akad takbir. Atau yang keempat berarti dia ada rakaat saja, rakaat keempat. Lepas tu imam bersalat, dia rakaat pertama baru. Maka tak sunat akad takbir. Atau pada rakaat yang ketiga sembahyang maghrib, sama juga ada rakaat juga. Dan mengakad masbuk akad. Mengakad masbuk akad 2 tangannya kerana mengikut bagi imamnya yang berdiri daripada tasyahud awal. Tu imam tasyahud awal pula. Hamba bukan tasyahud awal lagi, hamba rakaat pertama tak sunat akad tangan. Tu imam hamba tasyahud tahiyat awal.
Maka ambo ikut dia, atas dasar ikut dia. Paku lagu mana nak akad tangan juga? Ya, sunat akad tangan juga. Sekalipun baru kita rakaat yang pertama, tok imam rakaat yang kedua dah, maka sunat ikut tangan. Akad tangan ikut dia juga. Dan jika tiada tempat tasyahud bagi masbuk sekalipun bukan tempat kita rakaat pertama, tetapi rakaat kedua ni sunat bagi imam akad tangan. Kita sunat juga? Ya, sunat atas dasar ikut imam. Dan tiada duduk tawarruk masbuk pada lain daripada tasyahud akhir. Maka orang yang makmum masbuk nak tambah rakaat, jangan dia duduk seperti tahiyat akhir. Kecuali tahiyat akhir lepas pada tu imam wisalah, ia semaya sudah baru nak buat tahiyat akhir. Manakala tu imam wisalah, tu imam kita kata sunat ikut tu imam belakang saat ni kan. Zikir pun kena ikut tu imam, akad tangan pun kena akad tu imam. Akhir duduk lagu mana? Tu imam tahiyat akhir, dia kena duduk tawarruk ni, duduk seperti tahiyat akhir. Manakala kita tak habis lagi, kena tambah rakaat lagi. Nak ikut duduk tawarruk ke lagu mana? Okey dak. Tahiyat akhir tak suruh ikut, kita duduk iftirash. Duduk iftirash. Biar nak tunjuk kata kita tak habis lagi semaya. Sekalipun sunat ikut tu imam pada semua keadaan, kecuali ketika tu imam duduk tahiyat akhir, jangan duduk supaya tu imam duduk seperti tahiyat awal. Dan sunat bagi masbuk bahawa tiada bangun ia melainkan kemudian daripada dua salat imam. Tu imam bisalah assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita bangun. Jangan buat lorak assalamualaikum warahmatullahi. Kita perut-perut bangun selalu. Tak batal semaya dia. Tetapi makruh. Makruh setara mana? Ada kata melibatkan, meluputkan pahala 27. Ada kata tak, luput padilat salah. Lebih dari situ. Nah, situ saja. Ada kata luput habis. Kena wisalah belakang ba'da taslimatil imam dalam kitab-kitab mahalli ke apa dia sebut nah. Selepas pada kata dua salat imam, taslimatil imam. Lagu tu. Ada orang kata dok ngajak assalamualaikum, habis dah okey semaya. Maka kita boleh wisalah assalamualaikum, tak tepat tu mazhab muktamad lepas dua salat imam. Dan haram berhenti makmum kemudian daripada dua salat imamnya. Apa maksud berhenti? Duduk. Tetap duduk. Berhenti sini mak duduk. Tetap duduk makmum kemudian daripada dua salat imamnya. Okey. Tak imam bisalah assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak kita duduk kerah lagu tu? Malah bangun lagi sekolah boleh. Boleh kau tak? Tengok. Ni waktu duduk awak tak? Waktu duduk saya dah, ni tahiyat awal saya dah. Boleh. Dia duduk lama. Tapi kalau bukan duduk dia seperti duduk baru rakaat yang pertama ataupun rakaat yang ketiga, maka tak boleh duduk lama. Duduk lama batallah sembahyang. Lama sekadar mana? Sekadar orang dia baca tahiyat. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 5 saat gitu lebih kurang. 5 saat. Kita duduk 5 saat ataupun tak apa 10 saat gitu, maka batallah sembahyang kita. Nah. Jika sekiranya tidak tempat duduknya dan batal sembahyang dengan berhenti itu, batal sembahyang kerana memanjangkan rukun pendek. Apa dia rukun pendek? Duduk istirahat. Duduk istirahat di antara rakaat yang pertama nak naik rakaat yang kedua. Rakaat ketiga nak naik yang keempat tu panggil istirahat. Istirahat ni sekadar mana? Kurang daripada subhanallah. Yang lebih daripada subhanallah. Adapun jika tempat duduk makmum duduk waktu dia, tempat dia dah. Seperti mendapat ia akan imam pada rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga dari imam, rakaat yang keempat. Berarti rakaat kedua bagi dia. Bagi imam pada sembahyang 4 rakaat maka duduk mak imam membaca tasyahud akhirnya. Maka jadilah makmum duduk tasyahud awal. Maka ketika itu harus rukun dia dah. Harus rukun dia. Bagi makmum berhenti, yakni kekal duduk lagi. Duduk kekal duduk.
kemudian daripada salih imamnya, tak wajib bangun segera. Tetapi kalau bukan kedudukan kita, apabila tu imam kata Assalamualaikum, Assalamualaikum, wajib bangun segera. Kerana bukan tempat duduk kita sebenarnya. Kita saat ni apa saya baca tahiyat apa semua jauh dah. Sebab saat ni dibenarkan awak sebab awak ikut imam. Dia habis dah berimam, maka wajib bangun segera. Tapi kalau tahiyat awak, kita nak baca anjur panjang tu imam wisalah dah gapo dia, kita tak si bangun lagi tak apa sebab waktu dia, tempat dia. Dan jika lama sekalipun tidak batal sebab tempat duduk dia dah. Dan tiada harus berdiri makmum yang masbuk sebelum salat imamnya dengan niat mufaraqah. Dengan tiada niat mufaraqah. Kalau dia tidak niat mufaraqah, tu imam tak boleh salat lagi. Tak boleh baca atas je. Innaka Hamidum Majid. Kita pun bangun caca. Tok imam tak boleh salat lagi. Tok imam tak boleh salat lagi. Tok imam baca tahiyat habis dah. Habis dah. Tapi tok imam tak boleh salat lagi. Kita bangun caca dia apa hukum dia? Hukum dia haram dan batal sembahyang. Haram dan batal sembahyang. Kat sini. Dan tiada harus berdiri makmum yang masbuk sebelum salat imamnya. Tok imam tak boleh salat dia. Sekalipun baca tahiyat habis dah, tapi masih belum boleh salat, maka tak harus. Dengan tiada niat mufaraqah. Kalau dia niat mufaraqah tak apa. Tak imam innaka Hamidum Majid, niat selitah tak si imam dengan dia, bangun caca tak apa. So rukun lagi kita patut kena tunggu dah. Wisalah patut kena tunggu tu imam sodoh dengan kita so rukun lagi mungkin nak habis payah. Kita lorak nak pergi ke mana tak tahu, maka kita niat mufaraqah, maka boleh. Kalau tak niat mufaraqah tak boleh. Dan maksud berdiri itu bercerai daripada hak duduk tiada berdiri betul. Tak syarat kena bangun caca. Bangun gini saja. Asal saja tak dipanggil duduk, maka batal dah. Kerana wajib dia duduk pada masa tu. Maka jika sengaja ia akan berdiri dengan tiada mufaraqah dengan imam, batal sembahyangnya. Kalau dia bangun tanpa niat mufaraqah, batallah sembahyang dia kerana terlalu berlainan dengan sembahyang imam. Dan jika berdiri ia sebelum salat imam dengan lupa, imam innaka Hamidum Majid, dia duk koya. Koya tak tahu lagu mana, tak tahu. Pakai bangun caca. Koya duk mikir gapo dia tak tahu. Bangun caca. Dia pun tengok, imam duk baca tahiyat lagi, tak boleh salat lagi. Dia nak buat lagu mana? Atau jahil, saat ni lupa. Lupa ni tak syarat tu imam pun kadang-kadang. Cakap tu imam tak tahu kau ni. Tok bila, tok siok, tok guru kau gapo dia lupa. Lupa lain. Lupa ni dia tahu tapi tak ingat. Atau jahil akan haram berdiri itu. Ataupun dia baru masuk Islam, dia tak tahu, tak boleh kata. Dia kena kalau semaya jemaah. Selagi mana kita tak bercerai dengan tu imam, tak niat mufaraqah, jangan gerak berlainan dengan tu imam. Kena ikut dia siapa sudah. Siapa tu imam wi Assalamualaikum 2 kali baru kita boleh nak gerak ikut semaya sendiri. Tapi selagi mana tu imam tak niat mufaraqah, tu imam tak wisalah, selagi itulah kita kena ikut siapa sudah. Lainlah kalau kita niat mufaraqah tak apa. Maka orang ni tak tahu hukum semaya lagu tu. Jahil akan haram berdiri, tak boleh berdiri. Nah, secara wajib atasnya duduk. Apabila dia bangun dalam keadaan lupa atau jahil, dia bangun. Sama ada dia bangun sengaja, ya sengaja bangun. Tak boleh lagu ni hukum ni. Sudah, duduk. Ataupun dia lupa, nyokoya bangun. Lagu mana? Wajib dia atasnya duduk. Wajib duduk segera sebab haram dan batal kalau bangun pada masa tu. Dan tiada dibilangkan dengan sekalian bagai yang mendatai ia dengan dia sebelum duduk. Misalnya dia pun pakai bangun caca, dia pun kata betul saya masbuk, dia baca Fatihah. Baru teringat. Saya bangun tak imam tak boleh salat lagi ni. Duduk wajib duduk. Pahala ke mana kata? Saya baca Fatihah dah, pakai bangun caca saja, rokok saja. Tak boleh. Perbuatan yang dibuat ketika lupa, maka tidak dikira. Kita baca Fatihah saat ni, awak bangun saat ni lupa. Ya lupa. Tak dikira. Fatihah tu pun tak dikira juga. Awak bangun sekali ni, kena baca semula Fatihah. Tiada dibilang dengannya sekaliannya. Bagai yang mendatai ia seseorang dengan dia dengan bagai saat ni sebelum duduk, sebelum daripada dia duduk, dia kena duduk. Dia baca Fatihah, kau baca surah, tak kira. Dan jika mengetahui ia
atau teringat ia kemudian daripada berdiri caca. Dan tiada duduk ia diri dah, ia pun teringat. Sudah. Lepas tu ia tak boleh duduk. Nescaya batalah sembahyang dia. Batal sembahyang. Kerana ketiadaan mengerjakan duduk yang wajib atasnya. Lah ni dia wajib ikut imam, wajib kena duduk dengan tu imam. Tiba-tiba tak buat. Hak dia kena wajib kena buat. Tiba-tiba dia bangun caca. Tak ada apa dah lah. Dan ni sunat berdiri seorang makmum laki-laki. Ni bab soh pula dah. Cara nak susun sof lagu mana pula. Dan sunat berdiri, sunat hukum dia. Bukan kata wajib dah. Susunan soh ni tidak wajib. Nak maya lagu mana berat ke atas. Cuma ada syarat dia. Hak wajib ni susunan lagu ni. Bukan susunan atas bawah. Tok imam wajib berada di hadapan, makmum wajib berada di belakang. Ataupun sama. Jangan tok imam duduk belakang, makmum duduk depan. Hal tu tidak sah. Kecuali masalah sembahyang syiddatul khauf, masalah ketika perang. Mana kalau hak sunat ni berdiri sunat-sunat ni kedudukan dia. Lepas pada tok imam. Orang jatuh lagu mana kedudukan dia. Dan sunat berdiri seorang makmum laki-laki. Seorang makmum laki-laki di kanan imam laki-laki. Tulis situ. Takut imam bahaya imam perempuan, imam laki-laki juga. Tu imam laki hok jatuh pula makmum laki kena duduk belakang sebelah kanan. Dan jika tiada perbuat ia tak buat lagu tu. Nyo mari sebelah kiri. Ada orang mari jadi makmum kita duduk sebelah kiri ataupun mari duduk sebelah belakang. Sunat bagi imam mengedarkan dia dengan ketiadaan perbuatan yang banyak hingga jadi makmum itu di kanannya. Sunat dia edar lagu tu. Tak ke mana tahu? Dalam hadis Abdullah ibnu Abbas tak silapnya mari nak ikut Nabi semaya tahajud. Nabi kalau semaya tahajud dia ne surah, ne juzuk. Jadi kalau sahabat nak ikut tu pulai pada dia. Moga Abdullah ibnu Abbas ni, Sayyidina Abbas ni pak saudara Nabi, maka sepupu dia. Maka dia kecil lagi. Pas nak ikut Nabi bangun tahajud, dia tidur rumah Rasulullah. Rasulullah bangun, dia nak ikut bangun juga. Rasulullah ambil semaya dia. Rasulullah akan takbir, mari duduk sebelah kiri. Rasulullah pun edar. Rasulullah dalam hadis kata Rasulullah pegang telinga, Rasulullah pegang kepala. Lagu mana nak buat? Dalam syarah hadis tu kata Rasulullah guna keramat dia, mukjizat dia. Tak boleh nak edar lagu mana tahu? Kita nak pergi ke mana? Nak ke mana? Nak ke mana? Nak kan? Bukan ke depan, edar ke belakang sehingga dia letak ambos sini. Rasulullah tangan jadi panjang, kau lagu mana tak tahu hadis tu tak boleh nak syarah. Jadi payah ke ekor lagu mana tahu? Pegang telinga, pegang kepala, udah. Kalau kau ni kita boleh payah juga, payah belakang nak putar ke mana? Pegang telinga, pegang kepala ambo. Putar lagu mana? Payah. Dalam hadis tu kata Rasulullah tunjuk mukjizat dia. Jadi sunat kita. Kalau orang duduk sebelah kiri, kita tarik baju dia. Tarik kau ni. Kalau dia siapa? Kalau dia siapa pegang baju dia tarik. Tak sebelah kanan gitu. Saya gerakkan, jangan banyak. Dan menyalahi itu makruh meluputkan fadilat jemaah. Yakni kalau seorang laki-laki makmum duduk sebelah kiri, maka hukum dia makruh dan tidak dapat fadilat jemaah 27. Lainlah kalau tepat spek, tak boleh duduk sebelah kanan. Seperti tu imam maya pergi dinding tu. Kita nak pergi sembahyang dengan dia, cakap kita nak masuk dalam dinding. Kita pun duduk akad takbir sebelah kiri. Tak apa sebab ada sebab dah. Maka jika datang laki-laki yang lain, sani makmum ada seorang dah, duduk sebelah kanan Datang pula laki-laki yang lain takbir ia laki-laki lain daripada kiri imam. Duduk sebelah ni akad takbir Allah. Kemudian takhir, yakni undur ke belakang. Takhir ni undur ke belakang kedua-dua daripada imam pada ketika berdiri atau rokok hingga jadi satu sah di belakang imam. Akad takbir sebelah kiri, undur, takut biar jadi sah belakang imam. Dua saja boleh gerak ni ketika berdiri, ketika rokok. Tapi kalau tu imam duk sujud dah, makmum sujud dah, kita akad takbir Allah Akbar, kita sujud, kita ngakak gitu turun ke bawah gitu.
Tarik guru kita tu. Tak boleh hukum dia. Gerak ke hanya ketika rokok dan berdiri sahaja. Dan berdiri di belakang imam. Ni kalau sore ataupun sore mari. Kalau mari serentak dua orang. Dan berdiri di belakang imam dua laki-laki. Ni hok mari serentak dua laki-laki pakai mari buat soh derek lalu. Tak payah buat kanan kiri turunlah, tak payah. Hok tu kalau mari sore-sore. Kalau mari dua-dua, pakai duduk belakang tu imam selalu. Atau berapa laki-laki 3 ke atas. Yang hadir berserta serentak. Dan sunat berdiri pada soh awal. Habis kat tu tadi. Ni cerita lain pula. Sunat berdiri pada soh awal. Tu paling afdal sekali. Tak sedap tika orang ikhlas tak ikhlas, duduk soh awal dulu. Duduk sah kalau boleh dekat dengan tu imam. Kalau boleh, hak paling afdal sekali belakang tu imam betul. Hak tu paling afdal sekali bagi makmum adalah di belakang tu imam betul-betul. Tak sedap bagi dua lah. Dia ambil separuh. Dok, belakang tu imam betul-betul. Kerana kalau tu imam terbatal, hak ni hak akan jadi mak tu imamnya. Betul-betul belakang tu imam. Soh ni jangan bagi dua. Dok belakang tu imam ni kena sorang gini, duduk gini. Ganti tu imam lagu tu. Soh awal. Tak sedap tikalah orang pergi soh awal ikhlas kau riak kau menunjuk tak sedap. Kita duduk soh belakang tu kadang-kadang. Koyak ikhlas. Pada soh awal kerana sabda Nabi SAW. Jikalau mengetahui manusia akan kelebihan pada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pada soh awal jika manusia tahu gapo dia Tuhan nak wi kepada manusia yang duduk tiap-tiap waktu ataupun duduk kejar soh awal, tiba-tiba tiada dapat melainkan dengan ngundi. Tak boleh pok kita muka tahu belaka rahsia ni. Rahsia apa? Rahsia kelebihan azal dengan kelebihan soh awal. Maka bergebuk pakai nak buat lagu mana? Tak boleh buat kerja lagu ni kalau duk bergebuk kena ngundi ni. Ngundi. Maka kita akan pocok derop tanding. Siap tanding ni nak kau tanding kau. Nak benar khusi soh awal. Ataupun nak benar khusi jadi tok bila saja jebel saja. Siapa siap buat ngundi, buat tobik pitih apa? Tepek dego apa? Siap ceramah apa? Nak suruh gatik lambo duk jadi soh awal. Nescaya menuntut undi oleh mereka itu. Kalau terpaksa waktu tobik duit ngepeng lap gapo dia orang lah ni kan ngundi bukan kerana nak gapo dia. Ni nak soh awal katanya Nabi. Nescaya dia akan waktu tobik duit wak ngundi gapo dia, pilih hari raya dia panggil. Wak abi pitih. Sekali waktu tobik lagu tu pitih pun. Ya, kerana apa? Kerana lebihnya sangat dan soh awal. Kemudian soh yang kedua. Dan begitulah hingga ke belakang. Soh ketiga, soh keempat, soh gapo. Ulama kata kalau kita kena duduk belakang, misalnya adalah sebab-sebab kita kena sembahyang belakang, maka Nabi kata sembahyang hadapan mengkifaratkan dosa sembahyang di belakang. Kena niat kita duduk sembahyang belakang. Mudah-mudahan hak depan ni soh depan kita mengkifaratkan kesilapan semaya kita. Kalau orang duduk belakang sekali kau lah, hak ni kifarat, banyak lagi. Hak ni tolong kifarat. Kalau kita terpaksa duduk belakang, afdalnya cari soh di hadapan. Kalau terpaksa duduk belakang, niat lagu tu. Jangan awal-awal lagi nak duduk belakang. Monggo kifarat ke soh depan ke kifarat dok popok kita. Yo, kalau terpaksa bukan kata suruh kejar soh belakang. Dan afdal tiap-tiap soh itu di kanan imam. Okey, soh pertama lebih afdal soh kedua. Okey, dalam satu soh mana boleh afdal pula? Sebelah kanan tu imam. Start daripada bahu ke kanan tu imam, hak nombor satu hak ni tak nak lawan sebab dia duduk tengah tu imam. Lepas pada hak tengah tu imam, hak sebelah kanan tu imam. Daripada bahu kanan tu imam. Hak paling dekat sekali, hak paling afdal. Hak ni nombor satu. Nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Sebelah kanan dulu. Habis soh kanan baru kira. Nombor soh, hak dekat sebelah kiri. Lagu tu. Dan di kanan imam aula daripada hampir kepadanya kepada imam pada kiri imam. Kalau kita duduk soh sebelah kanan sekalipun jauh,
lebih banyak pahala berbanding duduk soh sebelah kiri sekali pun dekat. Dan mendapat soh awal aula daripada mendapat rokok. Misalnya kalau kita rokok ni soh ke-10 dah ni. Kalau hamba rokok ikut soh ke-10 ni, dia rokok dengan tu imam boleh rakaat. Tapi soh depan tu ada gelonggong. Hamba kalau jalan pergi ke soh depan, tak ada rokok ni rugi ya. Tak ada rokok, tak ada rakaat tu imam. Dak sekali pun lagu tu afdal gi soh tamu lagi. Daripada pakai rokok awal. Sahabat Nabi dulu tengah habis kau semaya rokok, tiba-tiba bunyi Allahu Akbar, muka pintu lagi rokok dah. Takut terlepas rokok dengan Nabi. Maka lepas pada bangun cacat dia pun jalan selu masuk dalam sah. Lepas Nabi semaya, Nabi kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah semangatmu untuk semaya jemaah dan jangan ulang walam tu'id. Dalam hadis tersebut, jangan ulang perbuatan ni makruh. Afdalnya mari kesah, jangan buat rokok situ. Ada dalam bacaan dia lam tu'addu, tidak dikira, maka tidak sah. Ada pendapat kata tidak sah kalau akad takbir berjauh daripada sah. Hatta ada kata kuati ala tu'addu. Ya, bah tulisnya supo cara baca. Wala tu'id, jangan ulang. Ada kata jangan ulang berarti sah, cuma makruh. Ada kata la tu'addu, tak sah maksud dia. Lagu tu nah. Dia kata mendapat sah awal aula daripada mendapat rokok yang lain daripada rokok yang akhir. Kalau rokok yang terakhir terpaksalah untuk mendapat satu rakaat. Adapun mendapat rokok rakaat yang akhir aula daripada mendapat sah awal pula. Dan sekurang-kurang sah 2 orang, wallahu a'lam. Ya berjemaah bukan mudah. Ingat akad takbir tu pandai dah tu. Ni kitab paling ringkas dalam bab semaya berjemaah. Kalau orang pening sudah nyanyolah dia. Takut-takut berlaku masalah ni dalam semaya. Kalau tak berlaku, semaya macam biasa, tak usah duk bimbang lah. Maka kena belajar takut-takut berlaku masalah ni dalam semaya. Kena. Ustaz, betulkah logo capa berasal daripada puak Barelwi yang sembah kubur di India mohon pencerahan? Ambo baca sekali lagi soalan. Betulkah logo capa berasal daripada puak Barelwi? Dia tanya betulkah logo ni berasal daripada puak Barelwi? Tidak sama sekali. Puak Barelwi ni baru muncul saja. Ni logo capa ni zaman mana? Sebelum zaman muncul golongan Barelwi lagi, dah wujud dah logo capa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengukir lakare capa Nabi. Masalah dia buat lambai, dia buat logo, dia suku pasal, tapi sudah dilakar dah daripada ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan kitab Barelwi kita rujuk dalam bab capal Nabi. Berarti bukan dia pengasas dia. Yang sembah kubur di India, Puak Barelwi ni sembah kubur di India dia kata. Betul kau tidak? Tak tahulah. Tetapi gini, kita nak kata kalau orang ngaji India dia kata melampau sikit Barelwi ni. Dia Asy'ariyah kita, bukan Asy'ariyah, dia Maturidi, mazhab Hanafi, Thariqah Chistiyah. Popok dia ni, Barelwi. Tetapi apabila ngaji India, popok hadis ini, popok tok pekoh nampak popok dia sufi melampau. Apa maksud sufi melampau? Ziarah kubur tak apa lagi, nyo hiyah kubur, nyo makan pasir kubur, takut berat telajak. Tapi kalau kita kata sembah kubur dok, ya lebih kurang pok kita ya ziarah, cuma dia lebih suka untuk wali lagu tu. Sembah gambar rasa tidak ni popok dia ni. Sebab kita duk tengok Syekh Barelwi dia pakai surah beija lagu tu. Lepas tu ada gambar capa. Tu simbolik dia lah. Tak semestinya pakai capa tu Barelwi. Tapi kita nak oyak kata Barelwi yang sembah kubur. Kita nak kata lagu mana, kita tak berani ambo. Biarlah kata Maulana ambo tu sebut.
Hamba malah syarah ha. Takut jadi panjang lebar. Gitu maksud dia lebih kurang jadi bukan berasal daripada Brelvi. Allah melaknat orang cabut bulu kening. Saya potong bulu kening panjang dikira mencabut bulu kening. Saat ni kata cabut bulu kening, potong bulu kening. Gini. Boleh kau tak kita tering bulu kening kita. Patih kening dia. Tahu panggil patih kening kau apa dia tak tahulah. Nah, kalulah bulu kening kita supaya bulu kaki misalnya. Habis tak tahu ke mana. Maka sunat kita guting biar nampak comel bulu kening kita. Ada orang kan jadi bau supaya apa? Song wukong ni panggil. Raja monyet tu kan jadi tak comel. Maka boleh dia tering untuk supaya orang tak rasa segar dan dia rasa tidak jatuh maruah dia kalau jumpa dengan orang. Boleh dia tering. Nah, misalnya kalau sini kalau nampak pelik sangat maka dia pun tering kurang sikit boleh tak ada masalah apa. Nah, ikutlah nak buat engkau apa dia. Macam-macam lah. Kalau atas nama memalukan boleh dia baiki. Tapi kalau molek dah keni comel-comel dah tiba-tiba nak nipis lagi kau nak lukis pula kau apa dia buat bereka pula kau tu. Ni tak boleh lah masuk dalam merubah kejadian. Nak taghyirul khalqillah. Merubah ke kejadian hak Tuhan buat hak sempurna dah hak comel dah. Apakah kemungkinan masih tertipu dengan dakwah Dajjal itu Tuhan setelah kita belajar tentang fisik Dajjal seperti tidaklah Tuhan itu buta. Kita ngaji Tuhan tak buta. Berarti kalau Dajjal mari tentu hamba tak kena. Tertipu lagi ke tak? Gini. Betul dah lah. Moga kita ngaji Tuhan itu tidak buta. Maka dengan pengajian ilmu hamba boleh kesal Dajjal tu. Kalau dia mari sebab dia buta. Ada juga. Tetapi kita kena buat banyak persiapan. Ada dari sudut bacaan, ada bentuk wirid, ada bentuk pengajian. Ngaji dari bab Dajjal kita kena tipu daya. Kadang-kadang kalau tanpa pertolongan Tuhan, semata-mata ilmu kita masalah juga. Maka Nabi kata kalau nak dapat pertolongan aku adalah kamu kena amal 10 ayat akhir surah Al-Kahfi awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Waktu benteng senjata maknawi untuk lawan Dajjal. Bukan semata-mata tahu Dajjal tidak buta. Boleh kata hampir manusia tahu ni Dajjal semua ni buta, tapi kenapa tertipu? Dia Tuhan tak jaga. Jadi jangan pegang dengan diri kita, minta pertolongan dengan Tuhan. Mau ijazah amalan tawasul dengan Nabi secara beramal tawasul. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khuz biyadi qallat hilati adrikni. Tu tawasul dengan Nabi. Bacalah 10 kali, tanya ajak bacalah 1000 kali kau gapo dia. Tu selawat adrikni panggil. Tawasul. Assalatu wassalam. Selawat dan salam ke atas kamu ya Rasulullah. Qallat hilati. Lemah dah usaha aku. Adrikni, tolonglah aku, habis dah usaha aku. Aku tak kat usaha dah ya adrikni. Tolonglah adrikni. Tolonglah aku ya Rasulullah. Tawasul dengan Nabi nah. Lepas tu tak minta dengan anak Tuhan. Minta dengan Nabi Muhammad. Tak apa, tidak jadi kau gapo nah. Tok Imam tolong tutup pintu. Tak boleh syirik. Nak minta tolong dengan Allah Taala tutup pintu. Tak betul kecek lagu ni. Orang ni putus piuh panggil. Apa hukum membuat binaan di atas kubur seperti belindai kubur yang ada tulisan-tulisan dan ukiran? Okey, kena faham. Belindai ni gapo dia, binaan ni gapo? Belindai ni bukan binaan, termasuk tidak masuk dalam perkataan binaan. Bina ni kalau dalam ilmu nahwu, ilmu sarah, bina lawan dia mu'rab. Mabniyun lawan dia mu'rab. Bina ni ke? Bina gini. Bina dia kata wad'u syai'in ala wajhis subut. Meletak sesuatu atas jalan tetap. Tu panggil bina'ah. Khusi ni panggil bina'ah tak? Tidak panggil kerana dia boleh alih. Ya, tak panggil bina'ah. Hak Nabi lagi, jangan buat bina'ah. Apa bina'ah? Ni macam rumah, macam surah ni. Tak boleh nak alih dah. Tu bina'ah. Maka kalau orang buat benda hak tak boleh alih, hak tu baru masuk dalam hadis, jangan kata buat bina'ah. Belindai tak masuk dalam kategori bina'ah langsung pun sebab dia boleh dialih. Jadi kalau orang nak sibuk akak. Orang pula akak tahu ikut. Muka dia buat nyepik. Jadi boleh dosa, tak dosa sebab tak ada istilah dia ambil bagi orang. Cuma tanya longgo ni tanya tak ada orang mana bolehlah tak belindai. Lagu tu. Maka tak masuk dalam kategori buat bina'ah atas kubur. Bagaimana nak tahu email saya sudah sah? Belajar fardu ain ke tak?
Tak belajar, tak sudut koya lah sah. Nah, kena belajar dulu fardu ain, barulah kita cek, kita faham kodok ngaji ilmu fardu ain. Nah, tapi kalau tak belajar, duk tengok TV, duduk main TikTok, sah dak email saya. Tentu dah tidak sah. Nah, tak payah fikir, bagi hak tentu tidak sah. Sopo pakai seluar, sopo semaya tak pakai seluar. Semaya saya sah dak. Tak pakai seluar, tentu dah tidak sah. Tak belajar akidah, tiba-tiba rasa ada akidah. Tak tahulah. Mari planet Pluto kecuali dapat ilmu ladun ni. Nah. Semaya subuh tu imam baca surah Sejadah. Ambo tak tahu nak baca apa dia. Ambo pun baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh kodok. Tanya sujud sejadah tu. Ambo munggu kali pertama mari misalnya contoh. Tak biasalah sujud sejadah. Sah tak ada masalah apa. Subhanallah saja pun tak apa. Ikutlah, jangan duduk kecek bahasa Melayu sudah. Baca dia subhana man la yanamu ala yashu. Ada baca lagu tu? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Baca tu. Tak si baca tu pun tak apa sah hukum dia. Betul kau masa tamak nimah kita tak boleh bergerak langsung nah. Kalau betul lagu mana ada pergerak ke sikit-sikit ke mana? Nak ngejah juga. Sikit jadi macam keadah tapi sikit ada sikit. Maka sah tak ada masalah apa. Tapi sikit tidak ada macam tak jadi tamak nimah. Sikit-sikit juga kan? Kira kesenyak dah tu. Cakap tak nyawa langsung. Masuk kesenyak ni orang tengok kita gerak ke tidak bergerak dah. Uruh lah. Pakai seluar sikit ada koyok di celah kelekeng. Celah kelekeng ni koyok. Tak tahulah duduk atas paku lah ke mana. Pakai seluar dalam. Tanpa pakai seluar dalam. Nampak kodok? Gini. Batal kodok kena tengok lagu ni. Orang duduk 3 hasta daripada kita nampak daripada lubang kita tu. Nampak tak? Kalau nampak hukumnya batal, kalau tak nampak hukumnya tidak batal. Nah. Motosikal saya hilang. Pas saya menazar kalau jumpa motosikal, hangpa nak jual motor ni, separuh hangpa nak sedekah, separuh lagi hangpa nak beli. Tiba-tiba jumpa motosikal tu, la ilaha illallah. Pas lagu mana hangpa saya pula motor tu sebab motor tu ada banyak kenangan yang indah dengan saya. Pas lagu mana? Pas bapa menazar. Pas lagu mana? Boleh ada? Sudah. Tengok, munazar ke musupah. Nazar lain, nazar syarat dia benda sunat. Baru jadi nazar, benda harus tidak jadi. Nazar nak cukup kepala, tak wajib cukup kepala. Tak jadi, ya kena benda sunat saja nazar. Tapi kalau maksud sini ya supoh, wallahi. Kalau jopo, ni panggil supoh dalam bab ilak dia panggil bab nyop. Bab sumpah, bab sumpah. Maka kalau berlaku bab sumpah ni ya boleh berlaku. Sumpah buat benda harus pun kena juga. Wallahi hamba tak si makan pisang. Kalau nazar tak jadi. Tapi kalau lah sumpah ya jadi berlaku. Kalau kita kecek ni sumpah bab ni jadi bab ni. Kalau nazar tak jadi, bawa beli jual motor ni hukum dia harus. Ya tak boleh. Maka kalau lah benda tu jatuh sumpah, maka tak boleh dia langgar sumpah. Kalau tidak kena bayar langgar sumpah 10 pakaian lah. Apa hukum jual beli perak 925 secara online. Lepas tu jual beli emas secara perak tak boleh. Sebab online ni yang masuk dalam kategori macam berhutang juga. Jual emas mesti bayar cash. Tunai. Ustaz betul kau Nabi bersabda lepas subuh dan lepas asar tak boleh tidur. Kita nak kata Nabi betul-betul bersabda. Hamba bukan generasi sahabat, hamba baru hidup je. Jambi hamba nak kecek pasti yakin tak boleh. Tak ada orang boleh kecek pasti yakin. Hatta ahlul hadis sendiri pun tak boleh rasa yakin. Kerana apa? Kerana dia terima dengan orang-orang. Takutnya nipu, tak tahu. Perawi dia sikoh, tak nipu. Takutnya nipu. Sebab tu ilmu hadis dibina ala zon sahaja. Sengkok saja kerana kita perawi-perawi dia sikoh, kita pun kata ni. Tapi yakin tak boleh sebab kita tak duduk sama Nabi. Betul kau dok mari daripada Nabi, betul kau dok. Maka dia tanya lagu tu, betul kau dok. Hamba nak jawab lagu mana? Kalau lah hamba duk saing dengan Sayyidina Abu Bakar apa semua. Dah lepok dengan Sayyidina Umar main haji gerik-gerik. Ndak. Kalau hamba zaman tu hamba boleh royak betul. Zaman sahabat pun tak boleh yakin. Hak ni Nabi kecek sebab tak dengar belaka. Maka soalan lagu ni
Nak kata betul tak boleh. Nak kata yakin tak boleh. Ada hadis dhaif kata Nabi larang tidur lepas subuh, lepas asar. Dulu ada isu tu hamba jawab bab hadis ni. Saja nak berangat lagi. Cuma kita nak berlepuk sekali atas kepala ahli hadis dok kata yakin. Jangan dok kecek yakin enggak. Dia mau tahu dok dasar ilmu hadis tu bukan yakin, zon belako-lako. Orang nipu mungkin kecek benar. Orang benar mungkin kecek nipu. Maka kita meyakinkan satu benda yang ada zon sengkok mana boleh kata yakin. Hamba yakin benda ni sahih. Yakin dia mana dengar daripada Nabi kau tak dengar. Pada daripada siapa dia? Ni nipu tahu tengah jalan. Pas nak ke mana? Tak boleh nak kata yakin betul lah. Sebab tu hamba hak betul tak betul, hak yakin, hak tak yakin. Sebab zon berlaku. Nah. Ni nak cari hak sahih gitulah tu. Sahih ni menurut kita, menurut orang lain lemah. Nak kata lagu mana? Pasal apa dia salah lah ni? Hadis menurut hadis ni kata hadis ni hasan. Ada kata hadis ni dhaif. Siapa dia salah lah ni? Siapa dia salah lah ni? Nilai ilmu hadis bergantung kepada perawi. Kalau perawi tu menurut dia, sain dia, kegu dia kena pas kahwin ni. Ibnu Ma'in kata apa dia? Hak ni kata apa dia? Hak ni kata apa dia? Pening gitu. Kecek supaya yakin. Telepe kau demo. Kenapa lah ilmu hadis ni lagu mana? Tak boleh lah kecek kata betul kau Nabi. Tak boleh kata betul. Kita nak kata takut hadis dhaif. Kalau apa kata dhaif, takdir sungguh Nabi kecek lagu tu. Apa nak jawab lagu mana daripada Nabi? Yang mu yakin mu kecek betul hadis ni dhaif kau. Hamba kecek sungguh mu tahu mana? Orang lah royak. Hamba nak jawab lagu mana? Sahih menurut kawan ni. Boleh, tak ada masalah. Tapi betul kau Nabi bersabda, tak boleh tak kecek lagu tu, bukan ahli ilmu kecek lagu tu. Petua untuk merawat kawi ada tak selain lemon dengan bunga cekeh? Gapo dia? Gi hospital. Hospital selok ambo akan ditidurkan. Selama-lama tu lepas pada tu mula-mula ditidurkan dulu. Selama-lama tu kalau ada rezeki tidak selama-lamanya. Kalau tidak kak tidur sementara ya. Merawat COVID selain lemon, orang kata ambil cukur, bubuh di tangan, seduk. Tak boleh hajar berat-berat takut demo mari cari hamba pula obat COVID, gaya gepar pula, suhu lebih pada vaksin. Jadi macam-macam lah, tanya-tanya untuk bomo lah, orang-orang pandai ada ilmu ni. Kelebihan macam-macam lah cara nak merawat dia tu. Ustaz, andai kita beramal tu untuk dapat kelebihan daripada amalan tu tak apa kau. Tak punuh kau iman kita sebab bukan kerana Allah. Ingat, buat sesuatu bukan kerana Allah tak punuh iman, tak ada kaitan bab iman. Iman ni kepercayaan kita dengan Allah Taala, bab akidah bab gapo. Kita ikhlas ni. Buat amalan tidak ikhlas ini tidak menjejaskan iman kita. Cuma menjejaskan pahala lagu tu saja, iman tidak ada kaitan dah. Saya suri rumah. Ada dak amalan zikir yang boleh saya amalkan untuk menghilangkan penat badan. Pertama, gispa. Gispa, giga apa dia. Buat benda-benda yang menyebabkan tubuh kita rasa tenang, rasa rehat. Kena perlu juga. Manakala wirid-wirid pula, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ada kata 34 kali. Zikir Fatimah. Sebelum tidur amalkan dia. Nescaya kita akan rasa lebih kuat daripada ada pembantu katanya Nabi. Minumlah gapo-gapo dia gapo dah. 100 plus gapo dia ikutlah minum air tenaga. Amalan makanan juga. Lagu mana nak dakwah orang hok tol. Lagu mana nak dakwah ko orang hok totok ko politik 24 jam. Sudah. Bagian ni nak pelago hamba belako. Orang hok totok minat sangat politik 24 jam. Dalam tambah pun politik juga. Tengah tidur pun ngigau politik juga. Orang kalut dengan Tuhan, dia kalut dengan politik. Maka nak dakwah dia lagu mana? Tak tahulah. Kecek selutuk lah kata dia. Berhenti-berhenti lah. Main makan megi bola kecek politik. Ambo nak makan goreng pisang. Nak katok meja-meja berkembuh habis colek. Mungkin buat kerja lagu ni. Nak main haji pun payuh dengan demo. Sikit-sikit Allahu Akbar. Terkejut habis hamba berkembuh habis kata.
Bola politik. Dulu sebentar nah. Kita makan Maggi dulu kata. Ajak lagu tu berhenti tak siapa 24 je lah. Sekurang-kurangnya boleh kurang 23 je setengah tak apa dah. Ajak makan Maggi kita insya-Allah dia akan berhenti. Nama lagu tu. Kita kalut dengan Tuhan. Jangan ada benda yang mencelah di antara kita dengan Tuhan kita. Sekalipun benda tu kadang-kadang kita nampak macam baik kau gapo dia, jangan lepas Tuhan. Ambil benda lain hok nampak macam biar Tuhan matlamat kita. 24 jam Tuhan tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Tak payah dakwah benda molek dah. Lagu mana kalau kita zikir 1000. Tapi tengah-tengah jalan tak ingat berapa. Saat ni sebut 1000 dia. Pati kata dia tak ingat dah pula. Saat ni baru tulis. Dia tak ingat dah pula. Nak start semula lagu mana? Kena tunggu 5 minit baru nak start kau lagu mana? Sebab anak sebut. Kata lepas pada 1000 kena berhenti sebentar. Lepas tu nak tambah lain, tak apalah kena berhenti sebentar. 5 minit kau mana? Dah silap tambahlah berapa lagi. Kira lah misalnya. Berapa? Sudah tak ingat lah. Padahal 5,000 dah dia. Nampak? Memang dia kaki tak ingat. Buat 5,000 pula tak ingat pula. Dia kena buat 4,999. Baru ingat 4,999. 5,000 tak ingat lalu. Jadi masalah jugalah. Jadi tak syarat kena berhenti. Yang penting peringat lah apa dia lebih kurang kata-kata 3,000 kau sama gitu dah. Saya nak tanya boleh kau dok mandi masa waktu maghrib? Adakah dibolehkan di dalam Islam? Boleh. Nak mandi masa bila pun boleh. Jangan lemah mati sudahlah. Mandilah masa bila pun boleh. Tidak ada makruh. Cuma mandi maghrib takut lepas maghrib. Masa sikap orang sembahyang maghrib ni. Dan kita duk mandi orang jamin dulu mandi tanah kat telaga. Atu ayo lah gapo dia ada duk sengih dari telaga lah. Gapo? Ngangkong gapo tak ingat. Kita tu lah. Orang minta nombor ekor kok telaga lah gapo dia takut mari tengok. Jadi tak sembahyang bel lah maghrib. Jadi boleh apa hukum kita idola ke orang kafir? Tapi bukan sebab saja-saja ustaz. Contoh, suka. Kita minat suka bola sepak. Kita tengok dia biasa main bola sepak. Lepas tu kita nak buat idola, apa hukum dia? Dosa ke tak? Kita sebut dah haram menyukai orang kafir kerana orang kafir akhir sekali mengajak kita kepada kekafiran. Ataupun menyebabkan kita tak mampu nak melawan orang kafir kerana Allah. Misalnya kita minat ke apa dah? Orang kafir, Ronaldo lah main bola sepak. Maka mereka tahu, sesek ni minat Ronaldo, maka dia tak Ronaldo depan, perang. Bawa pistol tembak orang Islam. Kita tak tergamuk nak tembak. Kakak ambo tambuk. Peminat ambo ni. Ronaldo ni idola ambo. Kita pun tembak diri kita sendiri. Memang jadi lagu tu lah. Sebab apa? Saya ke dia. Kita pun sembak. Sayang kita nak tembak Ronaldo. Peminat ambo. Banyak mana sepak sayang ku. Sebab apa? Kata kepada idola ambo. Tengok. Tak mungkin kesal. Saya minat sikit dia kata. Lagu mana kalau orang pelekeh orang kita minat? Kakak kapir pun minat. Minat nyanyi Korea. Dia tak jauh. Sedap demo kata. Dia semak pada demo. Nak bela dah. Start nak bela dah. Pino orang Islam apa? Beno kafir dah. Tu Islam yang awal-awal lagi. Jangan dok minat lama-lama jadi lagu tu. Amo minat sikit. Tak apa minat sikit. Tengok. Minat sikit tengok sikit dia saja. Tengok sikit pembaris apa semua. Tengok gambar kartun dia saja. Jadi sangat berbahaya menjadi orang kafir sebagai idola. Akhir sekali fikir-fikir sendirilah. Tak berlaku bagi ambo. Try malah nak kecek. Ambo bagi contoh Naruto apa semua ni. Kok minat Naruto juga. Kalau unggah mesti kena lagu ni. Naruto kan. Munggah gini. Tak kuat sebab dia akan tekan ni apa semua. Gila kok Naruto. Kena unggah lagu ni macam nak sembah. Abla sembah. Kita kena laju unggah tak kau sembah muka bro. Pakai gila ke Naruto lagu tu dah. Naruto pun bala. Tu kartun. Kalau manusia. Tu tak kira Ronaldo telefon sekali. Awak tu. Tinggal agama orang tino kita. BTS. Gambar orang Korea mari tu peluk orang pakai telekung. Sebab apa? Benda lagu tu muncul. Kalau tak minat. Sebab tu jangan minat kau orang kafir. Saya sikit-sikit. Takut membawa kepada tu. Maka orang Islamnya fikir dah ulama. Bukan kata syadik. Orang Melayu ramai lagi orang Islam pelakon. Hamid Gurka. Siapa dia? Jalih Hamid apa semua. Biso-biso tu pelakon ikutlah siapa dia. Yo parah ko. Nama. Tak minat pun dah orang Islam ni. Minat ke orang kafir. Saya datang lewat masjid. Bila sah pertama belum selesai. Bila sah pertama belum penuh. Sebelah kanan. Kiri dah penuh.
Jadi saya ada seorang jemaah sedang solat belakang saf kedua. Maka sepatutnya masuk di saf pertama atau bersama dengan saf kedua. Saf pertama ke saf kedua? Saf kedua lah. Kalau saf pertama, masuk saf pertama lah. Hak kawan ni mai sore, dia sendiri ngejah tarik pula. Lagu tu. Jika seorang tidak sempat solat sunat subuh kerana tok bila sudah qomat, adakah dia boleh melaksanakan solat sunat selepas daripada semaya fardu? Ya, boleh. Hukum dia sah. Anak yang baru lahir dalam keluarga non muslim, dia kira berdosa juga kok. Sebab anak-anak ni tak tahu gapo pun. Mereka hanya mengikut apa yang diajar oleh ibu bapa mereka. Adakah dosa itu ditanggung oleh ibu bapa pula? Apakah nasib dia sebab Allah tak takdirkan dia lahir dalam keluarga non muslim? Bisa soalan ni. Budak-budak tidak berdosa. Sebelum daripada balik semua perbuatan dia tidak berdosa. Dan tidak kafir pun dia. Haram kita sebut, kafir kecil. Kafir kecil ni panggil anak kafir kecil. Bukan dia tak kafir lagi sebab dia betul-betul kafir apabila dia balik dah, dia ada akal, tiba-tiba dia masih pilih kafir maka. Haram kita tak panggil kafir kecil, dia nusula kafir kecil. Comelnya kafir kecil ni. Jangan sebut gitu. Mana boleh kafir kecil? Dia tak kafir, sedap kita kata. Dia kalau mati tu syurga dia tu. Kita ni tak tahu lagi ilil jatuh. Pas lagu mana? Pas dosa ditanggung, dosa kafir dia. Pas dia orang kafir lagu mana dia nak dakwah pada orang kafir? Tak boleh dah kata, bapak dia kena dakwah buat Islam dulu, lepas tu cuma jangan masuk Islam. Pas pening lagu mana dia nak dakwah kafir. Maka semua asal kesilapannya sebenar kafir dengan Tuhan jadi masalah lalu. Ada Maulana kata, Imam Bukhari membolehkan wanita haid pegang Quran dan baca Al-Quran. Mohon pencerahan. Minta cerahlah daripada Maulana itu. Nama, jangan duk tanya hamba. Sebab hamba tak aje waktu perkataan lagu ni, tanya dia lah. Saya pun tak ingat ada betul qada Imam Bukhari menyatakan orang haid boleh pegang Al-Quran. Hamba tak ingat pendapat ni, tanya Maulana tu lah. Ustaz, saya nak tanya pasal solat jamak. Saya kerja Selangor, balik jari-jari Kelantan. Faham klik Kelantan 3 hari boleh tak jamak lagi? Tak boleh lah tempat duduk kita. Asalnya situ kita nak klik, bukan nak jadi orang Selangor. Memang kita tunai pun orang Kelantan dah. Memang nak klik Kelantan dah lah. Maka klik 3 hari pun tak boleh jamak dah. Sebab klik ke puasa. Apa hukum kita terlintas tentang fikiran buruk tentang Rasulullah, hati saya tak tenang. Jangan terlintas benda-benda buruk lah. Terlintas apa dia? Tu setan belakang kata. Setan ni mu nak suruh aku benci kepada Nabi aku. Mu Nabi benci. Penjahat gitu. Gitu. Maka apa dia? Banyak baca cerita mengenai kelebihan Nabi insya-Allah nah. Gaji suami saya hanya cukup untuk bayar komitmen duit poket, tak bagi kat isteri. Cukup-cukup untuk bayar komitmen. Tak tahu ni. Duit poket tak bagi kat isteri tapi bagi kat mak dia. Tapi tetap kira hutang nafkah kau tak? Gini. Benda yang wajib kita kena tanggung pertama diri kita. Orang lain mati tak apa sebab kita makan diri kita. Kedua, isteri kita. Kerana kalau dia tak kita, dosa kita. Jadi hutang. Ketiga, barulah seterusnya. Jadi kok mak nafkah tak maka jadi hutang. Ya, jadi hutang. Bini dia tak marah, tunggu sebulan catat. Takdir dia kata misalnya belanja dapur saya, makan minum saya dalam 15 riyal sehari. 15 kali 30 kira lah. Hamba tak kerti juga matematik ni. Lebih kurang gitulah. Ustaz mohon penjelasan video puasa dan solat. Boleh tak bayar video? Mohon penjelasan kerana ramai menafikan video puasa dan solat mati. Saya pernah buat video solat untuk arwah ibu bapa. Alhamdulillah dah lah. Ni antara salah satu cara ulama kata nak menyelesaikan masalah tanggungjawab yang masih ada masalah. Seperti bab sembahyang, bab puasa ada terlekat lagi, maka cara inisiatif dia adalah bayar video. Selesai betul tak selesai betul tu suruh Tuhan lah. Tapi tu ada antara cara ulama nak menyelesaikan dia. Kita berharap mudah-mudahan selesai sungguh. Nak pastikan yang tak boleh dah. Boleh kau guna air laut untuk ambil wuduk masa mengair ke laut? Boleh hukum dia, tak ada masalah apa. Boleh. Air laut ni boleh buat ambil air sembah
Ya, nah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.